Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bersama Cikgu Fatin, Cikgu akan terangkan tentang pecahan setara. Apa itu pecahan setara? Pecahan setara ialah dua pecahan berbeza tetapi sama nilainya. Macam mana tu? Dua pecahan berbeza tetapi sama nilainya. Contohnya 1/2 setara dengan 2/4. Pecahan berbeza tu 1/2 dan 2/4 tu adalah berbeza nombornya kan. Berbezalah pecahannya tetapi nilainya adalah sama. Kita lihat contoh secara terperinci lagi melalui gambar rajah. Contohnya tulis pecahan setara. Cikgu bagi satu situasi. Emak nak potong sebiji kek untuk dimakan oleh anaknya yang bernama Naufal. Sebiji kek ni mula-mula pada hari ini maknya potong sebiji kek kepada dua bahagian. Jadi yang kawasan berlorek ni adalah kek yang dimakan. So Naufal makan, kita baca pecahan ini adalah 1/2. 1/2. Contoh keesokannya maknya beli sebiji kek lagi, tetapi hari tersebut hari kedua tu maknya membahagikan kepada 4 bahagian. Tapi nilai yang dimakan oleh Naufal sama tetapi bilangan bahagiannya berbeza. Ini dibahagikan kepada 4 bahagian tapi dimakan 2 bahagian. 2/4. Kalau kita baca pecahan ni adalah 1/2. Daripada berapa bahagian keseluruhannya? 1, 2, 3, 4. Jadi 2/4. Kalau kita buka hari pertama dan hari kedua, sama tak nilai nilai kek, nilai jumlah besar kek yang dimakan oleh Naufal? Nampak di sini adalah sama. Tetap juga Naufal makan separuh daripada kek tersebut. Cuma bilangan bahagiannya sahaja berbeza. Jadi pecahannya berbeza. Ini 1/2. Yang ini kita 2/4. Kalau kita lihat nilainya sama sahaja yang dimakan oleh Naufal. Tetap separuh kek yang dimakan oleh Naufal. Jadi boleh faham kan? Senang je. Jadi 1/2 ni adalah sama nilai dengan 2/4. Sebab itulah 1/2 setara dengan 2/4. Mudah. Kita tengok contoh yang seterusnya. That was easy. Isi petak kosong untuk menyatakan pecahan setara. Contoh 2/5 dia dah berikan pendarab dia adalah 2, iaitu 2 darab 2 berapa, 5 darab 2 berapa. Jadi ini sangat mudah, tinggal kita untuk isikan jawapan je lah. 2 darab 2 4. 5 darab 2 10. Makanya 2/5 adalah setara dengan 4/10. Senang saja untuk cari pecahan setara. Kita boleh darab dengan sifir yang sama. Tak kisah sifir berapa. Kita boleh darab dengan sifir 2, sifir 3, sifir 4, sifir 5 dan sifir seterusnya. Janji dia punya pengangka dan penyebut mesti sifir yang sama. Kalau kamu ambil sifir 2, darab pengangka dengan sifir 2, penyebut pun mesti darab dengan 2. Tak kisah sifir apa pun, tetapi mesti sifir yang sama bila kamu darab. Macam mana kita nak uji dia? Betul ke 4/10 ni sama dengan 2/5? Cuba kita bahagi dia. 4/10 kita bahagi dengan sifir yang kita darab tadi. Bahagikan dengan 2. Bahagikan dengan 2. Mesti samalah sifirnya. 4 bahagi 2 2. 10 bahagi 2 5. Jadi sama. Sebab itulah nilainya adalah setara. Contoh yang kedua ini pula.
dia berikan kita jawapannya 6/9. 2 per berapa darab dengan sifir berapa dapat 6/9. Okey, kita tengok yang ni ada dua kotak yang kita belum ada jawapan. Okey, kita tengok ini salah satu. Mesti kita dapat fikirkan. Okey, 2 darab berapa sama dengan 6? Okey. Okey, so kalau kita hafal sifir, kita terus dapatlah 2 darab 3 sama dengan 6. Okey, cikgu cakap tadi, kalau nak cari setara mesti darab pengangka dan penyebut dengan sifir yang sama. Jadi kalau kita darab 3, kita dah dapat 3 di sini. Jadi penyebutnya juga adalah 3. Jadi tanyalah berapa darab 3 sama dengan 9. Ataupun satu lagi cara, kamu boleh 9 bahagi 3 dapat berapa. Okey, kalau nak mudah kamu tanyalah berapa darab 3 sama dengan 9. Okey, dapat terus 3 darab 3 sama dengan 9. So ini bermakna 2/3 setara dengan 6/9. Okey. Alah, senang sangat kan? Okey, baiklah, kita masuk kepada pecahan termudah. Okey, apa itu pecahan termudah? Pecahan termudah ini ialah pecahan yang mempunyai nilai pengangka dan penyebut yang paling kecil. Okey, dia berkait rapat dengan pecahan setara tadi. Tapi pecahan setara, untuk kita dapatkan pecahan setara, kita darab tadi. Okey, tetapi bila kita nak permudahkan pecahan, kita akan bahagi dia kepada nilai pecahan paling kecil. Okey, dia akan bagi nilai pengangka dan penyebut yang lebih besar. Lepas tu kita akan gunakan operasi bahagi untuk dapatkan nilai yang paling kecil. Okey, pendek kata ia bila nombor yang kita dapat yang nombor paling kecil tu, dia hanya boleh dibahagi dengan 1. Okey, contoh di sini 1/2. 1/2 tu ada nilai pecahan yang paling kecil. Okey, so kalau kita bahagikan dengan 1, 1 bahagi 1, 1. 2 bahagi 1, 2. Dapat nombor diri dia balik. Okey, bila kita bahagi dengan 1, dia dapat nombor diri dia balik, 1/2 tadi balik. Okey, itu adalah pecahan termudah. Daripada pecahan yang nombor besar, nilainya besar, kita mudahkan dia kepada nilai yang paling kecil. Okey, kita tengok contoh. Okey, ini contoh pertama. Dia berdasarkan gambar rajah. Jadi senanglah kita nak tengok. Okey, tulis pecahan yang diberikan dalam bentuk termudah. Okey, pecahan yang pertama, apabila kita mudahkan dia menjadi pecahan yang kedua ini. Okey, pecahan yang pertama ni kita baca pecahan keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4 bahagian. Okey, kawasan yang berlorek adalah 2 bahagian. Jadi kita baca pecahan ini sebagai 2/4. Okey, bila kita mudahkannya akan jadi berapa kalau kamu tengok kepada gambar rajah ini. Okey, semua dapat lihat gambar rajah ini. Okey, kita baca dia adalah 1/2. 1/2. Jadi kita bahagikan dia dengan sifir berapa untuk dapatkan 1/2? 2 bahagi dengan berapa? Sifir berapa dapat 1? Okey, jadi kalau kamu hafal sifir, kamu boleh dapat 2 bahagi 2 sama dengan 1. 4 bahagi, kalau kamu tak tahu pun kamu dah boleh ambil 2 juga. Sebab dia mesti bahagi dengan sifir yang sama. Okey, kalau pengangkanya kamu bahagi dengan 2, penyebutnya juga kamu kena bahagi dengan 2. Dapatlah 1/2. Okey, kalau nak uji dia, cuba darab 1 darab 2 sama dengan 2. 2 darab 2 sama dengan 4. Itu adalah pecahan termudah. Daripada nombor pecahan besar, apabila kita bahagi dia, akan membentuk kepada nombor pecahan paling kecil, iaitu pecahan termudah. That's easy. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Okey, soalan pertama ini dia dah berikan pembahaginya sifir 2. Jadi kamu bahagi sajalah 6 bahagi 2 sama dengan
3. 8 bahagi 2 sama dengan 4. Ini sangat mudah. Okey, kamu hanya perlu mengingati sifir. Okey, 3. Cuba uji. 3 darab 2 sama dengan 6. 4 darab 2 sama dengan 8. Okey, betul. Okey, contoh yang kedua ni dia tak berikan kamu pembahagi. Jadi kamu kena fikirkan 8 per 16 boleh dibahagikan dengan sifir berapa. Okey, cikgu buat atau ada dua cara untuk kita kira untuk soalan nombor 2 ni. Okey, kalau kamu lihat 8 dengan 16 ada dalam sifir, ada juga dalam sifir 2. 8 ada dalam sifir 2. 16 ada dalam sifir 2. Jadi kamu boleh bahagikan dengan sifir 2. Lagi 8 dengan 16 juga ada dalam sifir 4. Okey, 8 ada dalam sifir 4, 16 pun ada dalam sifir 4. Okey, lagi satu, 8 juga ada dalam sifir 8. Sifir 8. Jadi kamu kena fikirkan di sini. Kamu kena bijaklah kat sini. Kamu kena ambil sifir yang paling tinggi. Okey, sifir yang paling besar supaya kamu dapat nilai yang paling kecil. Okey, contoh di sini kita ambil dulu sifir 8 lah yang paling besar, kan? Okey, bahagikan dengan 8. Bahagikan dengan 8. Kamu terus dapat 8 bagi 8 1, 16 bagi 8 2. Dapat terus 1/2. Okey, jika kamu ambil sifir 4. Okey, contoh kamu dapat fikirkan pada masa itu sifir 2 lah. Sifir 2. Jadi kamu kena bahagi 2. Okey, 8 bahagi 2 kamu akan dapat 4. 16 bahagi 2 kamu dapat 8. Okey, 4 per 8 masih boleh dibahagi. Okey, dalam sifir berapa? Jadi kita kena bahagi lagi. 4 per 8 bahagikan dengan sifir apa lagi supaya dia dapat nombor paling kecil. Okey, so ada dalam sifir 4 ni, ada dalam sifir 2, 8 pun ada dalam sifir 2, ataupun 4 ni ada dalam sifir 4, ada juga dalam sifir 8. Kalau kamu ambil sifir 2, kamu kena bahagi lagi sekali nanti. Jadi kalau kamu terus ambil sifir 4, okey, bahagi 4, bahagi 4, 4 bahagi 4 1, perkan dengan 8 bahagi 4 2. Barulah kamu dapat 1/2. Kamu kena lalui 2 proses pengiraan atau 3 proses pengiraan baru kamu dapat 1/2. So kat sini kita kena bijak, kita kena ambil nombor yang paling sifir yang paling besar supaya kita dapat jawapan yang paling kecil. Okey, cikgu harap kamu faham. Kalau kamu tak faham, kamu boleh ulang lagi video ini. Okey, soalan yang ketiga, 6/10. Kita nak bahagikan dengan sifir apa? Ada 6, ada juga 10. Kalau cikgu tengok di sini, 6 ada dalam sifir 2, 10 juga ada dalam sifir 2. Jadi mari kita bahagikan dengan 2. Okey, so 6 bahagi 2, 3. 10 bahagi 2, 5. Okey, 3/5. Ada lagi tak dalam sifir yang sama? Ada jawapannya 3 dan juga 5. Rasanya tak ada dah. Kalau tak ada, dia hanya boleh dibahagi dengan 1 je. 3 bahagi 1, 3. 5 bahagi 1, 5. Jadi tetap juga 3/5. Jadi itulah nombor pecahan paling termudah dah. Jadi tak perlu lagi kita bahagi dengan sifir. Okey, setakat ini sahaja pecahan, memudahkan pecahan. Okey, satu lagi, kalau kita lihat dalam buku teks, dia ada menunjukkan carta pecahan. Okey, carta pecahan ini juga kita boleh gunakan untuk mencari pecahan setara atau permudahkan pecahan. Okey, cuba kita lihat di sini. 1/2 setara dengan 2/4. Lagi dia juga setara, yang ni dah lebih. Tak boleh dia tak setara sebab dia lebih dia punya bahagian. Okey, kalau yang ni sama dengan 1/2 sama dengan 2/4. Jadi 1/2 setara dengan 2/4, setara juga dengan 3/6. Yang mana setara lagi? Okey, 4/8 juga setara sebab bahagiannya sama.
Okey. Kawasan yang berloreknya sama, tetap sama dengan 1/2, cuma bahagiannya sahaja berbeza. Okey, pecahannya sahaja berbeza. Jadi 1/2 setara dengan 2/4, 3/6, 4/8 juga 5/10. Okey, kalau kamu nak cari permudahkan pecahan daripada 5/10, jadi paling mudah kita perlu ambil 1/2. Itu cikgu cakap pecahan setara berkait rapat dengan permudahkan pecahan. Jadi itu saja pembelajaran pada hari ini. Okey, cikgu nak kamu buat latihan dalam buku aktiviti matematik muka surat 55 dan juga 56. Okey, dah siap belajar? Tulis nama murid di ruangan komen video ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.